Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta sunnah dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang ceria ini 25 Syaban 1447 bersama dengan 13 hari bulan 2 2026, kita teruskan bicara kita dalam kitab Rahiq At-Tadabbur, iaitulah hikmat dan rahsia di sebalik peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kita sayang ke Nabi, kita buat apa? Kita belajar sirah dia, kita belajar sunnah dia, kita amalkan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mereka-reka ibadat yang tidak disyariatkan, yang tidak dianjurkan. Itu tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi pelajar yang ada kitab Hikmat Sirah ini, muka surat 293. Yang tak ada kitab, tak ada telinga, tulis nota, dengar molek, jangan buah. Molek tak? Selagi jangan tidur. Baik. Alhamdulillah, ini di antara anugerah Allah beri kepada kita, sayang dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kerja kitanya belajar mengaji apa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas, yang sahih, dan juga kita belajar bagaimana untuk beramal dengan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-mabhasus sadis ashar, kajian yang ke-16. 16 dah kita ni. Al-hikamu fi tahrimiz zawaj bi azwajihi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhunna. Hikmat diharamkan untuk berkahwin dengan balu-balu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebut sebagai ummahatil mukminin, isteri Nabi, ibu bagi sekalian orang mukmin. Maka kita diminta supaya menghormati mereka, menyayangi mereka sebagai ibu yang tidak boleh lagi dikahwini mereka, tapi bukan mahramiyah. Ini ada bahasa, dalam bahasa Arab sikit. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11 orang. 11 orang dia, ramai kan. Dalam kitab yang dah kita baca baru ni, daurah dah sini, apa nama kitab? Tahzib As-Sirah. Ingat? Di mana kitab tu? Pondok. Hak warna kuning tu. Tahzib As-Sirah, dia senaraikan nama-nama isteri Nabi, nama anak Nabi, nama cucu dia, nama kuda dia pun ada nama. Nama unta dia ada nama. Unta dia nama Al-Qaswa. Unta Nabi. Donki Nabi nama apa? Donki. Kot keldai dia nama apa? Dul. Macam mana nama? Siapa dia nak zaman Dul sini? Kita bagi gelaran nama Dul. No. Tak salah, nama donki. Molek tak molek pun orang tak cerdik donki ni. Baik. Maka isteri Nabi radhiyallahu anhunna 11. 2 orang, Sayyidah Khadijah isteri yang pertama,
wafat dia di Mekah dan dikebumikan di perkuburan Ma'la. Dikebumikan di mana? Perkuburan Ma'la di Mekah. Kubur dia ada. Sampai siapa dia pergi ziarah hari ni pun orang akan tunjuk ini makam Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan anaknya Al-Qasim. Dia dekat dua dengan mak dua beranak tu. Seorang lagi isteri Nabi nama dia Maimunah. Kubur dia duduk di Saraf. Kalau kita jalan dengan kereta daripada Mekah nak pergi ke Madinah lebuh raya lah ni, lebih kurang 22 km ada kubur situ. Ada pun hak lain 9 orang, satu kubur je duduk di Madinah belaka di perkuburan Baqi'. Kalau kita masuk ni, ni dalam buku Madinah ni ada gambar perkuburan Baqi'. Jadi kita dah buat peta, dah buat carta, mudahlah kalau orang nak pergi ziarah tu mudah cari, perkuburan Baqi'. Jadi di sana sudah ada tanda-tanda yang dibuat oleh orang tentang kubur-kubur yang dikenali. Sebab kubur dia orang banyak. Imam Malik kata lebih kurang 10,000 sahabat yang telah dikuburkan di perkuburan Baqi'. Jadi kalau kita masuk, kita akan tengok dalam peta ni. Mula-mula masuk itu tu, itu isteri Nabi 9 orang ada kat situ. Dalam buku Madinah ni. Alhamdulillah. Dan kita ada hujurat. Cerita dalam buku ni agak boleh katakan detail walaupun ringkas. Di mana ke rumah Nabi nama dia Hujurat. Bila ke rumah-rumah itu diruntuhkan. Adalah cerita dalam kitab kita ni belaka. Alhamdulillah. Baik, tengok kitab. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. Tidak wajar sama sekali kamu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak patut. Dan tidak wajar juga kamu berkahwin dengan isteri-isterinya selepas daripada Nabi wafat. Jangan duduk sebab setengah isteri Nabi ini muda macam Sayyidah Aisyah. Jadi kalau orang nak pun menasabah lagi. Selama-lamanya tak boleh nak kahwin dengan isteri Nabi bekas yang telah yang mereka jadi isteri ketika Nabi sudah masih hidup sehingga Nabi wafat. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang amat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Suratul Ahzab ayat 53. Suratul Ahzab ayat 53. Dalam farfrasa ataupun fi qauli ta'ala, inna dzalikum, sesungguhnya yang demikian itu, ia merujuk kepada apa yang disebutkan sebelumnya, iaitu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkahwin dengan isteri-isteri baginda setelah kewafatannya sallallahu alaihi wasallam. Frasa ini juga membawa maksud jarak yang jauh yang memberi isyarat kepada betapa jauh dan teruknya tahap keburukan dan kerusakan perbuatan ini. Jadi siapa dia menikah dengan isteri Nabi, maka orang ini satu buah perbuatan yang keji, yang mungkar, yang agak berat. Antara ulama yang merekodkan ijma' ulama tentang perkara ini, para ulama telah berijma' dengan ain, bahawa sepakat mana ijma' itu, bahawa haram bagi sesiapa pun untuk berkahwin dengan para balu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Antara ulama yang telah merekodkan ijma' ini adalah Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Ibnu Hazm, Ibnu Al-Qattan, Ibnu Katsir dan Al-Muza'i dan Al-Qasimi rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Ta'ala rahmat mereka semua. Mereka mengatakan ijma' para ulama haram perbuatan yang tersebut. Berkata Syekhul Islam rahimahullah,
Wa hadza amrun ma'lumun lil ummati ilman amman. Wa qad ajma'al muslimuna ala tahrimi nikahi haula'i ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam ala ghairihi wa ala wujubi bihtiramihinna ila akhiri al-maqal. Perkara ini adalah sesuatu yang telah diketahui secara umum oleh umat Islam. Umat Islam telah berijma' bahawa haram bagi sesiapa pun untuk berkahwin dengan wanita-wanita ini, yakni para ummahatil mukminin, isteri Nabi selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bahawa menghormati mereka adalah wajib. Daripada sudut pengharaman untuk berkahwin dengan mereka, mereka adalah ibu kepada seluruh golongan orang yang beriman. Dia panggil ummul mukminin. Namun daripada suruh al-mahramiyah. Mahramiyah itu maksud apa? Mahramiyah ni maknanya macam kita, macam mak kita sungguh. Boleh musafir dengan dia, boleh jalan khalwat dengan dia, itu tidak boleh. Itulah itu. Sudut mahram maknanya bukan ibu sungguh, ibu penghormatan. Macam mak kita, kita boleh jalan dengan dia, pergi musafir dengan dia, boleh duduk sekali dengan dia. Ummul mukminin tak boleh. Nak masuk rumah kena minta izin. Mereka bukan ibu dari sudut mahramiyah. Oleh itu tidak dibenarkan bagi sesiapa selain kerabat mereka untuk berkhalwat, meneduk dalam rumah dia, tak boleh dengan mereka, atau bermusafir bersama mereka, sebagaimana seorang laki-laki telah berkhalwat atau bermusafir dengan wanita yang merupakan mahramnya. Baik, antara hikmat, ini kita nak cari hikmat yang dalam pelajaran kita ni, kita nak cari hikmat. Kenapa? Antara hikmat kenapa mereka itu dijadikan ummul mukminin, yang pertama, antara hikmat dan alasan di sebalik pengharaman berkahwin dengan para balu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah, yang pertama, annahunna ummahatil mukminin. Mereka adalah ibu bagi para mukmin, sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Mana kita kalau Nabi hidup, kita kena utamakan Rasulullah lebih daripada kita sendiri. Dan isteri-isterinya pula adalah ibu-ibu mereka. Ibu menghormati, menyayangi mereka, bukan dari sudut mahramiyah. Tidak halal bagi seorang anak berkahwin dengan ibunya. Al-Imam Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, siapa dia? Dia ni sarjana umat ini dan pentafsir Al-Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, lamma i'tazalatil harura al-harura fakanu fi darin ala hidatihim ila akhiri nas. Panjang dia punya teks, jadi ana ambil terjemahan supaya tidak panjang kita punya perbahasan. Ketika puak al-harura ni puak khawarij, tanda pelajar. Al-harura puak khawarij hak nak menentang Sayyidina Ali, memberontak pada Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali tak mahu terima tahkim, contohnya yang kita dah cerita dalam tajuk Khulafa ar-Rasyidun yang anda baca tu. Jadi puak khawarij memberontak dan berkumpul dalam sebuah rumah, duk kumpul satu tempat. Aku berkata kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, tangguhkan solat supaya aku dapat pergi dan bercakap dengan mereka. Aku nak pergi jumpa puak khawarij. Kemudian aku masuk ke dalam rumah tersebut dan berkata kepada mereka. Jadi Ibnu Abbas ni berani nak pergi berdebat dengan puak khawarij. Ingat dah, cerita ni panjang, tapi Tuan Syekh bawa pendek ya. Nak ambil tajuk kita ya. Ibnu Abbas tanya puak khawarij, beritahu saya, apa yang kamu tidak puas hati dengan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi,
individu pertama yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, dan orang yang didukung oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu tak puas hati apa dengan dia? Siapa dia orang itu? Sayyidina Ali, Khalifah Ali, sepupu Nabi, menantu Nabi, yang disayangi oleh para sahabat. Mu nak main-main dengan dia? Jawab Khawarij, kami tidak puas hati dengan beliau dalam 3 perkara. Dia pun jawab 3 sebab kita nak lawan Ali. Ibn Abbas tanya, apa dia? Cerita. Mereka berkata, beliau berperang perang Siffin ataupun perang Jamal dipanggil. Perang Siffin, beliau berperang tetapi tidak mengambil tawanan perang atau harta rampasan perang. Dia perang, lepas tu dia tak ambil. Biasa kalau perang dengan kafir, bila kafir kalah kita akan tawan, rampas harta dia. Ini tak ambil gapo-gapo. Rugi kita. Jika mereka lah orang kafir, harta mereka halal untuk beliau. Dan jika mereka orang beriman, maka darah mereka haram untuk beliau. Jadi Ali kalau dia beriman, Ali lawan, makna Ali dosa. Kalau dia kafir, Ali tak ambil, Ali buat salah. Ibnu Abbas menjawab, berkenaan dakwaan kamu bahawa beliau berperang tapi tidak mengambil tawanan perang atau harta rampasan perang, Khawarij, adakah kamu akan mengambil ibu kamu Aisyah sebagai tawanan perang atau menganggap halal daripadanya apa yang kamu anggap halal daripada orang lain? Berani nak ambil? Jika kamu berpegang demikian, maka kamu telah menjadi kafir. Kalau dia kata halal, kita tawan Ummul Mukminin, kafir kamu. Jika kamu tidak menganggap bahawa Aisyah lah ibu bagi kamu, bagi para mukmin, maka kamu juga telah kafir dan terkeluar daripada Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Nabi SAW itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan isteri-isterinya pula adalah ibu-ibu mereka. Jadi kamu berada di antara 2 kesesatan. Pilihlah mana satu yang kamu mahu. Adakah aku telah merungkaikan perkara ini kepada kamu? Mereka jawab, ya betul. Katanya banyak lagi, 3 soalan tadi, tapi kita tak boleh bawa semua sini, tak sempat masa. Mengikut dalam riwayat, tanda pelajar, selepas daripada Ibnu Abbas berdebat ni, lebih kurang 20 orang Khawarij yang memberontak balik ikut semula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu pentingnya apa? Pentingnya dialog ataupun debat kalau nak mencari kebenaran. Tapi kalau debat nak kerah lengeh, tak usah berdebat. Itu gaya munafik nama dia. Asal cerita ini hasan darjat dia, diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan lain-lain. Baik. Hikmah yang kedua, para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah isteri baginda di dunia dan di akhirat. Tiada perselisihan dalam perkara ini dalam kalangan alim ulama. Tak ada orang selisih. Yang ketiga, tindakan selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikahi balu-balu baginda akan menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menyakiti hati baginda al-haram. Allah Ta'ala telah mengharamkan umat Nabi SAW daripada menyakiti hati Nabi dalam perkara yang mungkin dibenarkan untuk mereka lakukan antara satu sama lain demi membezakan Nabi SAW daripada yang lain. Allah telah melaknat mereka yang menyakiti Rasulnya SAW yang mulia itu dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah telah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Dia telah menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Suratul Ahzab ayat 57. Rahsia. Dengar ni. Rahsia
Di sebalik pengkhabaran Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW tentang pengharaman bagi pihak lain untuk menikahi isteri-isterinya adalah untuk menenangkan hati Nabi SAW. Mana Nabi tahu dah isteri dia tak ada orang ambil. Mententeramkan jiwa Nabi SAW dan membuat baginda meluahkan rasa syukur sepenuhnya kepada Allah. Dalam kalangan manusia ada yang sangat kuat cemburu dalam menjaga isteri mereka, sehingga mereka berharap agar isteri-isteri mereka meninggal dunia sebelum mereka, semata-mata agar isterinya tersebut tidak dinikahi oleh orang lain setelah kematian dia. Setengah orang hak cemburu ni kan. Hei, dia takut orang menikah dengan bini dia lepas dia mati. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ni, suami hak sudah bagi heboh sejuta ke 2 juta ke bini. Kalau dia mati kat jawab dia, janda berhias lah bini dia tu. Nah, duit banyak, ramai orang minat. Jadi isteri Nabi ni sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa boleh kahwin. Allah dah gazet, tak ada. Hikmah yang keempat, Allah Ta'ala telah mengagungkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan penghormatan terhadapnya, baik ketika baginda hidup ataupun setelah wafatnya. Tiada perbezaan dalam hal ini, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Ijma' ulama haram perbuatan itu. Pengharaman ini adalah salah satu daripada keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menonjolkan kemuliaan baginda serta menandakan kedudukannya yang tinggi. Maknanya tak ada siapa boleh kacau isteri dia. Yang kelima, ikatan pernikahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para isterinya tidak terputus dengan kewafatan baginda. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala antankihu azwajahu min ba'dihi, dan tidak wajar juga kamu bernikah dengan isteri-isterinya selepas daripada Nabi tak ada. Surah Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyatakan dari selepas kewafatannya, jelas. Kerana baginda SAW tetap hidup dalam kubur baginda secara kehidupan barzakhh, sebagaimana yang ditegaskan oleh dalil-dalil yang jelas dan telah disepakati oleh para ulama. Nabi kita ni Allah Ta'ala hantar balik ruh dia untuk dia jawab salam kita. Dalam kubur Nabi hidup jawab salam, dia tu hidup. Tapi hidup di alam barzakh kita kena faham lah. Jangan bukan hidup di alam alam nyatanya. Hal ini turut disokong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya, la yaqtasimu warasati dinaran ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa ma'unati amili fahuwa sadaqatun. Waris-warisku tidak akan membahagikan dinar sesama mereka. Mana harta Nabi tinggal tak boleh buat pusaka, tidak boleh buat pusaka. Apa yang aku tinggalkan selepas diberikan nafkah kepada isteri-isteriku dan peruntukan pekerja-pekerjaku adalah sedekah. Jadi baginda Nabi SAW memastikan isteri-isterinya diberikan nafkah dan tempat tinggal sepanjang hayat mereka, kerana mereka kekal menjadi isteri Nabi SAW dan mereka diharamkan untuk dinikahi oleh sesiapa selain daripada Nabi SAW. Inilah maksud ikatan perkahwinan Nabi masih berterusan. Dalam konteks ikatan perkahwinan, isteri-isteri baginda yang kewafatan suami mereka hanya seperti isteri-isteri orang lain yang suami mereka tidak bersama mereka buat sementara waktu. Ibaratnya gitu ya. Orang lain kalau mati sungguh, kan? Mati sungguh. Jadi bini dia dikawin oleh orang lain tak ada masalah. Gilah siapa nak bini, siapa nak kahwin dengan suami lain silakan. Cuma dia putus adalah dengan suami dia yang pertama dulu. Tapi gitulah keadaan. Orang perempuan kata kehidupan perlu diteruskan. Boleh suami tu mati, biarlah dia tu duduk dengan bidadari lah dia. Kalau dia orang soleh kan. Jadi dia kahwin lain, menjadi bidadari kepada suami yang baru pula. Tak apa, benda halal boleh teruskan. Atau orang lah, ada orang tak nak.
Baiklah. Yang keenam, yang terakhir, dibimbangi bahawa balu-balu isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin akan berlebih-lebihan dalam memuji suami kedua mereka, seperti mana yang menjadi kebiasaan wanita dalam memperindahkan tutur kata mereka terhadap pasangan mereka. Yalah, mungkin nikah baru ke, nah, boleh suami yang kedua pula comel, semak. Suami yang pertama dulu kurang semak contohnya. Dia duk puji hak baru lah, awak macam ayah. Ataupun suami hak baru ni kaya, hak dulu miskin. Allah mujurlah Tuhan mati awak mula ni. Nah, mujurlah Tuhan mati awak mula ni. Kalau tidak saya duduk miskin gitu. Nah, duk pakai cici mah tu kak. Hak nikah dulu lagi. Hak 30 tahun dulu tak tukar-tukar. Boleh cik abang baru ni kak, masya-Allah, bergayut. Kata orang bergayut, tekak bergayut, bokok jalan beratnya mah. Nak kata apa? Jadi kalau mari hak baru yang kedua ni hebat, dia duk puji-puji, jadi tidak elok. Walau begitu kita kata Nabi ni tak ada orang dah boleh puji dia. Tak ada orang dah boleh puji mengatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi naluri manusia. Jadi maka hal ini boleh membawa kepada perbuatan yang secara tidak langsung merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, hikmah yang ketujuh, dibimbangi juga bahawa perasaan cemburu mungkin timbul dalam hati suami kedua terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perasaan ini boleh membawa kebinasaan kepada suami kedua tersebut. Boleh jadi bini ni duk puji kau Nabi, suami kata aku siapa? Jadi menyebabkan dia berdosa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tidak elok. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa azz wa ahkam. Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha mengetahui, maha perkasa lagi maha bijaksana. Cuma di sini ada adendum, dia panggil adendum ni, ada penjelasan, melengkapkan penjelasan, sebab ada sebuah hadis ni pelik sikit. Macam sahabat ni ada masalah. Tengok hadis muka surat 301. Kita kena berjelas. Hadis tentang sebab turunnya ayat pengharaman bernikah dengan isteri Nabi. Ini cerita ni tak betul, tapi dibawa untuk dinyatakan tak betul. Hadis ni riwayat dia dhaifun jiddan, sangat lemah, tak boleh buat hujah. Kalau jumpa dalam kitab, jawab, tak betul tu, tak sahih tu. Qala rajulun anunha an nadkhula ala banati ammina wa nukallimahunna illa min wara'i hijab. Adakah kita dilarang daripada masuk bertemu sepupu-sepupu kita dan bercakap dengan mereka melainkan daripada di sebalik tabir? Sepupu ni tidak mahram, anak mak saudara ni. Demi Allah, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, aku pasti akan menikahi Aisyah. Kononnya cerita ni. Maka turunlah ayat ini. Ayat mana? Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dhalikum kana 'indallahi 'azima. Tidak wajar sama sekali kamu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak wajar juga kamu berkahwin dengan isteri-isterinya selepasnya selama-lamanya. Sesungguhnya demikian itu adalah dosa yang amat besar di sisi Allah. Hadis ni tengok nota di bawah kata dhaifun jiddan, sanad dia terlalu lemah, tak boleh dijadikan hujah. Saya katakan, kata pengarang kita ni, dalam sebahagian kitab tafsir, ni ingat molek, ni kita nak buat adendum ni. Dalam sebahagian kitab tafsir ada dinyatakan bahawa individu yang berkata demikian adalah Talhah bin Ubaidillah. Talhah ni sahabat besar, tak munasabah. Namun dakwaan ini adalah batil dan tidak sahih. Imam Al-Allamah Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah berkata, wa qad hukiya hadzal qaul an ba'di fudala'is sahabah. Kenyataan ini telah disandarkan kepada sebahagian sahabat Nabi yang mulia, namun jauh sekali, yakni mustahil mereka mengatakan perkara sebegini. Sebaliknya pembohongan terletak dalam periwayatannya.
Hakikatnya kata-kata begini hanya layak keluar daripada golongan munafik yang jahil, bukan mari daripada sahabat. Imam Al-Allamah Ibnu Ashur dalam tafsir dia menukilkan pandangan Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah rahimahullah kata apa? Haza indi la yasih ala Talha. Tak sahih riwayat ini daripada Talha. Wallahu asimuhu min zalik. Allah Ta'ala dah jaga Talha daripada perbuatan yang buruk ini. Tengok terus kepada terjemahan. Ibnu Atiyah berkata, menurut pandangan saya, riwayat ini tidak sahih untuk dinisbahkan kepada Talha radhiyallahu anhu, dan Allah telah melindungi beliau daripada mengucapkan kata-kata sedemikian. Maksudnya, jika kita menerima zahir riwayat ini bahawa beliau benar-benar mengungkapkannya, maka ialah satu kebatilan. Benda tak juh, orang panggil, tak molek. Namun jika ia hanya terlintah dalam hatinya, maka itu hanyalah bisikan syaitan. Dan jika benar dakwah ini, sudah tentu beliau akan membersihkan hatinya melalui kafarah. Saya juga berkata, tidak syak lagi, ini adalah satu rekaan mereka yang mahu mencemarkan nama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jadi orang nak mengenak kepada sahabat. Riwayat-riwayat ini sangat lemah sanadnya dan tanda-tanda kepalsuannya amat jelas. Jika benar Talha boleh mengungkapkan kata tersebut, sudah tentu perkara ini akan diketahui ramai. Bagaimana mungkin ia hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja? Bahkan jika ada yang mendakwa bahawa ia hanya lintasan hati dan tidak pernah diucapkan, siapa pula yang dapat mengetahui isi hati orang? Tipu juga mu. Tidak semestinya ada sebab khusus untuk turunnya ayat ini. Namun jika ada sebab, maka tidak syak lagi bahawa ia sebenarnya merupakan kata-kata seorang munafik, sebagaimana yang boleh dipahami daripada firman Allah selepas ayat ini. Allah kata apa? La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Demi sungguhnya jika orang-orang munafik itu dan orang-orang yang terdapat dalam hatinya penyakit, maka ayat ini sebenarnya turun pada munafik, bukan turun pada Talha. Wallahu ta'ala waliyul hidayati wat taufiq. Allah Ta'ala lah pemilik hidayah dan pemilik taufik. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita tentang pengharaman kahwin dengan isteri Nabi yang mulia. Kita ambil satu lagi cerita yang menarik. Al-Mabhasus Sabi' Ashar, hikmah kajian yang ke-17, Al-Hikamu fi ikhrajil ardi li jasadis syani' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengar, ni cerita pelik. Hikmah bumi reject, tahu reject? Tak terima mayat pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni ngenak, dia jahat. Dia kata ke Nabi macam-macam. Lepas tu dia mati. Bila orang tanah hari ni, malam ni mayat tendal tu, pom. Mayat dia duduk cokoh atas darat. Berapa kali? Tengok cerita. Menarik cerita ni. Cerita ni menarik. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Mana hadis sahih. Kana rajulun nasraniyun fa aslama. Seorang laki-laki yang dahulunya beragama Kristian telah masuk Islam. Dia masuk pura-pura, bukan masuk sungguh. Dia telah membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dua surah dia ingat dah. Hebat. Dan dia pernah menjadi juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi percaya ke dia, suruh tulis Quran. Tetapi kemudian dia murtad, wal iyaz billah, jahat, dia pergi murtad dan kembali kepada agama Kristian. Dia masuk Islam tadi pura-pura itu, nak ngenak ke Islam. Dia berkata, dengar dia kata apa? Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu apa-apa melainkan apa yang telah saya tulis untuknya. Dia kata aku tulis tu yang Muhammad tahu. Kalau aku tipu, dia tak erti. Dia tak erti baca. Dia hina Nabi. Lalu Allah Ta'ala pun mematikannya, dan mereka ahli kitab pun mengebumikannya tanah
namun keesokan paginya bumi telah memuntahkannya keluar. Tanam molek, esok bumi tendai balik. Mayat dia duduk cokoh atas darat. Mereka pun berkata, puak-puak Kristian kata, ini perbuatan Muhammad dan para pengikutnya. Dia tuduh Nabi SAW. Setelah dia jenazah ini melarikan diri daripada mereka. Dulu kan dia nulis Quran, lepas tu dia lari, maka dia tuduh korek selagi korek mayat. Korek apa? Nah, kalau korek sungguh, bagi anjing makan atau bakar mayat. Setakat korek letak atas darat. Buat apa? Buat busuk. Mereka menggali semula kubur sahabat kita ini dan mencampakkannya keluar. Jadi dia gali kubur, dia tanah. Maka mereka pun menggali kubur yang lebih dalam untuknya dan mengubumikannya semula. Dalai tadi tok mayat. Apa jadi? Namun keesokan paginya bumi tetap memuntahkan keluar mayat. Bumi reject, tak mau. Jahatmu, tendai tobik. Jadi cerita. Mereka berkata lagi, ini merupakan perbuatan Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Apabila dia jenazah ini lari daripada mereka, mereka menggali semula kubur kawan kita ini dan melemparkannya keluar. Jadi kalau seolah-olahnya dia kata Nabi, orang Islam gali kubur ni campur mayat keluar. Tuduhan. Apabila mereka pun menggali kubur lebih dalam lagi dan mengebumikannya sedalam yang mereka mampu, namun keesokan paginya bumi tetap memuntahkan keluar. Tobek pula mayat ni. Bumi reject dia panggil. Akhirnya mereka sedar bahawa ini bukan perbuatan manusia. Lalu mereka pun membiarkan jasadnya terbiar begitu saja, nyemakai dia anjing ke apa benda, pakai lepas itu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, hadis pelik. Apakah hikmat? Dengar ni apa? Hikmat orang hak jahat ke Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Antara hikmat mengapa bumi memuntahkan jasad si pembenci Rasulullah ini. Hikmat yang pertama, laki-laki ini, Nasrani ini telah berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendakwa sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sebenar-benar telah baginda ucapkan kepadanya untuk dicatat. Mana Nabi royak lain, dia tulis lain, dia ngenak. Dakwaannya berkaitan dengan satu rahsia yang sekiranya bukan kerana Rasulullah sallallahu mendekatinya, dia tidak akan mempunyai akses kepadanya. Maknanya kalau tidak kerana dia tulis ni, Nabi tak ketiga apa. Jahat sungguh dia ni. Maka Allah pun menzahirkan tanda kekuasaannya pada hakikat laki-laki ini dengan bumi memuntahkannya keluar. Hal ini kerana apabila dia mendedahkan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumannya adalah setimpal dengan dosanya, iaitulah bumi mendedahkan auratnya yang sebelumnya tersembunyi daripada pandangan manusia. Akhir kali dia membusuk di atas darat, tak ada siapa peduli. Nak tanah, tendai pula esok. Biar di situlah. Hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, agar Allah Ta'ala menzahirkan hujah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan jelas kepada golongan Yahudi dan Kristian, serta menegakkan bukti kesesatan mereka yang menentang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah keyakinan dan keimanan mereka. Milik engkaulah segala pujian wahai penyembuh hati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang enak dia, inna syani'aka huwal abtar. Allah tendang balik mayat. Nak tunjuk pada Yahudi Kristian, mu enak lagi ke Nabi, tuh mayatmu jadi bangkai busuk. Bumi reject, tak mau terima. Allahu akbar. Yang ketiga, untuk menzahirkan bahawa Allah Subhanahu wa taala membalas mereka yang menghina dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menuntut amarannya dalam firman-Nya, inna syani'aka huwal abtar. Kerana sungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus daripada rahmat Allah.
surah Al-Kautsar ayat 3, dan juga dalam firman Allah Ta'ala, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami tetap melindungimu, bukan tetapi itu, tetap buaya air, kami tetap akan melindungimu daripada kejahatan orang-orang yang berolok-olok itu. Maknanya Allah Ta'ala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka si terlaknat yang memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwa bahawa baginda tidak mengetahui apa-apa pun melainkan apa yang telah ditulisnya, buatnya, lalu Allah Ta'ala membinasakannya dan membongkar keduknya dengan mengeluarkannya dari kuburnya setelah dikebumikan berkali-kali. Ini adalah kejadian yang luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan. Biasanya kalau orang mati ni tanah lah, tak ada apa. Oh ni dok mayat dia kena reject ke bumi, tendai balik. Menunjukkan kepada semua orang bahawa inilah hukuman atas ucapannya, serta bukti bahawa dia seorang pendusta, kerana secara umumnya orang mati tidak mengalami kejadian sebegini. Yang keempat dan terakhir, untuk menunjukkan bahawa dosa ini lebih besar daripada sekadar murtad, kerana secara umumnya orang yang murtad tetapi mati tanpa mengalami kejadian sebegini. Orang murtad pun mati dia boleh tanah, hak ni bumi reject. Wallahu ta'ala alam. Lah ni dengar pelajar, zaman kita hari ni ada ke tidak mayat yang belum masuk bumi? Ada ke tak ada? Siapa? Mayat terbakar, abijakmu. Dia kata mayat kena bakar tak masuk dalam bumi. Ini tak bakar, mayat tidak dibakar, mayat dia diawet, mayat dia di macam-macam benda, dia tak masuk lagi dalam bumi. Bumi tak mau terima dia. Mayat siapa? Bijak tak bila kita. Mayat Fir'aun. Mendiang Fir'aun sampai lah ni tidak dikebumikan dalam mayat, dalam kubur. Dia duduk dalam muzium di Mesir. Anak pergi ke Mesir 2 kali. Kawan-kawan ajak, mari kita pergi tengok muzium Fir'aun. Dia tulis Fir'aun mafis, dia kata Fir'aun tak ada. Dia gejala. Fir'aun ada mati lama dah, beribu tahun dah mati, tapi dia ada pasport, dia boleh terbang pergi Perancis, pergi sana sini, dia boleh derak, dia tak ada masuk dalam bumi. Itu orang jahat-jahat ni Allah Ta'ala bumi reject. Cukup berbahaya. Jadi janganlah siapa-siapa nak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dengan perkataan dia, dengan perbuatan dia, dengan apa saja. Jangan berani-berani kita mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia cabar Nabi, orang ni akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla di atas dunia. Jadi yang kita nak sekarang ni para pelajar, kita wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib. Yang kedua, wajib kita menyayangi dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita wajib mengikut apa yang diajar oleh Nabi, berpegang dengan apa yang ditinggalkan, dan kita mesti menyebarkan sunnah ini kepada masyarakat, lebih-lebih lagi sunnah yang telah dilupai oleh orang. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita ringkas-ringkas. InsyaAllah kajian yang ke-18, hikmah di sebalik para Nabi menyerahkan urusan syafaat kepada Nabi lain, sehinggalah akhirnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.